Sebab itu Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal dan Nabi juga diwafatkan pada 12 Rabiul Awal. Maka ulama kata kita kena ingat, kalau kita nak tahu bilakah tarikh kematian kita, nak tahu tarikh kematian kita, rupa-rupanya tarikh kematian kita ni dekat-dekat dengan tarikh kelahiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada malam yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca umul kita untuk kita hadiahkan. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan bapa mertua kita. Seterusnya kepada pasangan kita. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah COVID-19, tetapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah masih lagi kuat, masih lagi teguh,
masih lagi kukuh. Maknanya Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Allah Ta'ala juga telah menjadikan kita umat-umat kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dulu pernah menangis kerana rindukan kepada kita semua. Kita tanya balik diri kita, adakah kita sedang membalas kerinduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita telah memperbanyakkan selawat-selawat kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu bila masuknya bulan Rabiul Awal, sebagai kita ni, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya bulan ni bulan yang paling seronok dalam kehidupan kita. Kerana pada bulan inilah Allah Ta'ala mengeluarkan kita semua daripada kegelapan kepada cahaya, daripada kejahilan kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sebab tu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua, marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama kata, bagi sesiapa yang selawat ke atas Nabi sehari tak cukup lagi 1000 kali, berdoa kepada Allah supaya jangan dimatikan kita lagi. Jangan dimatikan kita lagi. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang berselawat ke atasku sehari tak kurang daripada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Ta'ala akan perlihatkan tempatnya di dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu dalam Covid ni, sepatutnya kita sehari selawat bagi cukup 1000. Jangan duk tangguh lah. 1000 ni sahnya. Bukan lama mana pun, dalam setengah jam insya-Allah habis. Ambil yang pendek-pendek pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi cukup 1000. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, bagi orang yang berselawat ke atas Nabi 100 kali sehari, maka Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada sifat munafik. Daripada sifat munafik. Dan barang siapa yang berselawat ke atas Nabi pagi 10 kali, petang 10 kali, maka di hari akhirat nanti dia akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 10 kali pagi, 10 pagi, petang. Allahu Akbar. Sebab tu orang yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhlaknya akan menjadi mulia. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, binasalah manusia di hari akhirat nanti yang tidak dapat melihat wajah yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia yang tidak dapat melihat wajah Nabi di hari akhirat nanti? Iaitulah, kata Rasulullah, insan yang apabila disebut saja nama Muhammad, tapi dia tak sambung di belakang dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya mudah sangat. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Subhanallah, tabarakallah. Rupanya bulan Rabiul Awal inilah di antara bulan yang membawa rahmat kepada kita semua. Sebab itu Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga diwafatkan pada 12 Rabiul Awal. Maka ulama kata kita kena ingat, kalau kita nak tahu bilakah tarikh kematian kita, nak tahu tarikh kematian kita, rupa-rupanya
tarikh kematian kita ni dekat-dekat dengan tarikh kelahiran kita. Ayah saya, almarhum ayah saya yang selalu duk main dengan saya, yang meninggal dunia baru-baru ni, tarikh lahir dia 2 hari bulan 5, dan dia meninggal pada 19 hari bulan 5. Sebab tu bila kita nak sambut hari jadi, kena siapkan 2. Satu kek, satu lagi kain kapan. Ya, sambil duk nyanyi, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Haji Bakhir, Allah selamatkan kamu. Sebelum nak tiup kek, tengok kain kapan semua duduk sebelah. Maknanya lepas tiup tu beringat. Sebab apa? Sebab tarikh kematian kita biasanya dekat dengan tarikh kelahiran kita. Sebab itu kata ulama beringat. Sebab Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga diwafatkan pada 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu dengan mengingati mati, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Dengan ingat mati, hati kita akan jadi baik. Dengan kita membaca Al-Quran, hati kita akan jadi elok. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, sepatutnya bila pandemik Covid ni mai kat kita, kita cek balik amalan-amalan apa yang belum lagi kita buat, kena buat dah. Sebab ulama kata bila kamu sampai umur 40, kamu kena banyak ingat kepada mati. Bila kamu sampai umur 50, kata ulama, kamu kena cek balik amalan apa yang belum lagi kamu buat, kamu kena buat daripada sekarang. Dan bila kamu sampai umur 60, kata ulama, janganlah kamu dilalaikan oleh dunia, kerana kematian boleh datang bila-bila masa sahaja. Sepatutnya selepas sembahyang maghrib, Allahumma ajirna 7 kali tu jangan tinggal. Sebab Nabi kata siapa yang baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar lepas maghrib dan lepas subuh, seandainya dia meninggal dunia pada waktu malam, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Bagi sesiapa yang baca 7 kali lepas subuh, seandainya dia meninggal dunia pada waktu siang, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Rupa-rupa cek-cek balik hak tu pun tak buat lagi. Allahu Akbar. Tanya pasal apa tak buat? Oh, tidak done. Tidak done. Waktu masjid tak boleh buka, dia duk hingat di rumah. Apa-apa ni tutup masjid, orang nak main mayang tak boleh. Buka-buka haram, tak main pun. Dulu dia tak main. Orang tanya pasal apa tak main, dia kata kipas masjid panas. Orang buh ikon tak main tak? Kata pasal apa tak main, dia kata ikon pasang sejuk sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni manusia, dia kerja bagi alasan untuk menyelamatkan diri dia. Lalai kali selamat hari raya, maaf zahir batin. Lalai kali semua tak ada. Sebab itu kata ulama, kalau nak tengok keberkatan masa, kalau kita nak cek kita ni hidup dalam berkat ataupun tidak, kita cek tengok. Kalau kita boleh duduk main masjid untuk solat berjamaah, maknanya kita hidup dalam keberkatan Allah. Kalau kita boleh duduk dalam majlis ilmu, maknanya kita sedang duduk di dalam majlis, di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi pernah sebut kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, maka lebih baik, kata Rasulullah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, maka Rasulullah kata lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Nabi kata, wahai Abu Dzar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, maka lebih baik, kata Rasulullah, daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dia apa dia? Maksud dia, kalau kita buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, puasa, tapi buat dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang yang sedang belajar, dia buat amal ibadah masih lagi tak betul,
tetapi amalan dia tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia sedang belajar. Subhanallah, sehingga kan ulama kata kalau kita mai majlis ilmu malam ni, tiba-tiba dalam masa 40 hari kita tak boleh mai, sakit, tiba-tiba kita meninggal dunia, maka kita masih lagi dikira sebagai orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau lepas 41 hari, dia tak mai menuntut ilmu, lepas 41, tiba-tiba dia meninggal dunia, maka dia tidak lagi duduk dalam kategori orang yang menuntut ilmu. Sebab tu kita yang mai masjid malam ni, yang dalam keadaan sakit, ada yang mai dalam keadaan sakit, ada yang mai dalam keadaan sihat, pahala kita tak sama. Orang yang mai dalam keadaan diuji oleh Allah dengan penyakit, boleh mai duduk, nak duduk bawah tak boleh, sakit kaki, duduk atas kerusi, pahala dia lebih pada hak geng hak sihat. Allahu Akbar. Sebab tu beruntung orang yang duduk mai masjid ni, kata Rasulullah. Tiba-tiba mai satu masa dia sakit, tak boleh nak mai masjid, tapi pahala tu dia dapat tak? Dia dapat. Sebab apa? Sebab waktu duduk sihat, duduk mai masjid. Jangan waktu sakit baru teringat nak mai masjid, waktu tu dapat tak? Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Tak dapat. Baru teringat nak pergi masjid. Waktu duduk sihat, kedai kopi. Waktu duduk sihat, kedai kopi. Apa masalah negara pun semua sembang kedai kopi. Tapi tak pernah fikir pun tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hadirin hadirat di bawah yang rahmati Allah sekalian. Sebab tu kita baca kitab 40 hadis penawar hati, dengan tujuan kita dapat tawarkan hati kita, ya, agar kita ni tidak terpaut dengan dunia ni banyak sangat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sadaqallahul azim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kata Allah, bahkan kamu lebih pentingkan dunia. Duk penting dunia sungguh. Dalam pandemik Covid ni pun tak dah nak main masjid lagi, duk kira cari makan lagi. Allahu Akbar. Padahal kematian dengan dia tu cukup dekat lah. Hadirin hadirat rahmati Allah sekalian. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu, kata Allah, lebih baik dan kekal. Sebab bila kita dapat buat akhirat, dunia ni kita dapat saja. Dapat saja. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian. Kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Kita baca surah Al-Mulk, pahala kita dapat. Kemudian di hari akhirat nanti, apabila kita duduk di alam barzakh, maka kita akan terselamat daripada fitnah kubur. Subhanallah, tabarakallah. Di samping bila kita baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sedang menyucikan hati kita. Allah Ta'ala sucikan hati kita. Allah Ta'ala sucikan dosa-dosa kita. Sebab bila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala sedang menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, sepatutnya kita kena muhasabah balik diri kita ni. Kenapa pandemik Covid ni melanda kita pada hari ini? Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita, kita duk tak sedar itu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Balik kita buka surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala berfirman, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia. Allah mengendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, setiap musibah yang melanda kita sebenarnya hasil daripada tangan-tangan kita sendiri.
Kita perasan tak bila kita mai saja pandemik COVID-19, kita terpaksa hidup dalam keadaan normal baru. Kita nak pergi mana pun kena tutup mulut. Allah Ta'ala nak ajar apa kat kita ni? Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, mulut kita ni banyak buat dosa. Mulut kita banyak buat dosa. Sebab tu nak pergi mana hari ni kena tutup mulut. Bayangkan dulu ni macam-macam orang kata kat agama kita. Kita sendiri pun tak boleh nak buat apa. Dan ada di kalangan kita sendiri pun pergi duk sokong juga. Tu yang Allah Ta'ala nak tunjuk kita hari ni, nak keluar pergi mana pun kena tutup mulut. Lepas tu pula pakai pelitup muka gantung di telinga. Rupanya telinga pun terlibat juga. Pasal apa? Telinga rajin duk dengar benda yang tak elok. Allahu Akbar. Orang ajak main masjid, dia kata nanti selalu. Tak apa, pilu. Pilu. Kan? Dia tak apa. Nak apa pi. Aku tak apa, nanti aku pi. Tak apa. Telinga suka dengar benda-benda yang tidak baik. Sedangkan mata kita sepatutnya kena guna untuk apa? Untuk melihat benda-benda yang berkaitan dengan akhirat. Kalau kita buka dalam kitab penawar bagi hati, kitab tasawuf, apakah kegunaan mata kita? Mata kita guna untuk tengok perkara-perkara akhirat, tengok Al-Quran, tengok kekuasaan Allah, tengok ayat-ayat Allah. Hak tu sepatutnya kerja mata kita. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab itu kata ulama, mata kita inilah sebenarnya esok di hari akhirat yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jagalah mata kita. Mudah-mudahan esok di hari akhirat kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang paling besar selepas meninggal dunia kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat dibayar mati Allah sekalian. Rupanya yang duk berlaku maksiat dalam kehidupan kita, yang duk berlakunya perkara-perkara yang tak baik dalam kehidupan kita, punca dia utama apa dia? Punca dia utama berpunca daripada hati. Sebab itu hati kita ni dia tak ada tangan. Hati kita ada tangan tak? Tak ada. Hati kita ni dia ada kaki ke? Tak ada. Hati kita ni ada mata ke? Tak ada. Hati kita ni ada telinga ke? Tak ada. Tetapi hati kita boleh menyuruh, boleh mengarahkan seluruh anggota tubuh badan kita. Rupanya hati kita ni sebenarnya adalah raja dalam diri kita. Walaupun dia tak ada tangan, tapi dia boleh arah tangan untuk buat maksiat kepada Allah. Walaupun dia tak ada kaki, tapi dia boleh arah kaki untuk berjalan melakukan maksiat kepada Allah. Walaupun dia tak ada mata, tapi dia boleh arahkan mata untuk melihat perkara-perkara yang tidak baik. Sebab tu kita cek balik hati aku ni macam mana. Sebab hati ni bila kotor, dia tidak akan dapat bangun pada tengah malam. Tahajud pun tak mula lagi. Allahu Akbar. Sepatutnya kita lah ni tiap-tiap malam dah tahajud dah. Pasal apa? Pasal kematian dengan kita ni dekat sangat. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil kita. Duk sihat elok-elok, tiba-tiba Allahu Akbar, tak ada dah. Almarhum ayah saya sak dah. Masuk mai sana bayar 10 hari dalam bulan Ramadan. Di penghujung Ramadan dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya terkilan sebab saya tak boleh nak mandikan jenazah. Saya hanya boleh tengok dalam cermin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak boleh nak mandikan dia. Saya teringin sangat kalau boleh saya nak mandikan jenazah ayah saya tu. Waktu saya basuh tangan dia, saya nak berdoa, Ya Allah, jangan kau bakar tangan ayahku, Ya Allah. Kerana tangan ayahku inilah, Ya Allah, yang telah mencari sesuap nasi untuk kami, Ya Allah. Kalau boleh saya nak basuh kakinya, saya nak berdoa, Ya Allah, jangan kau bakar kaki ayahku, Ya Allah.
Kerana kaki inilah dulu yang digunakan olehnya, ya Allah, untuk mencari rezeki buat kami, ya Allah. Kalau boleh saya nak mandikan kepala ayah saya nak berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau bakar kepala ayahku, ya Allah. Kerana kepala inilah dahulu yang pernah mengucup dahiku dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Tapi saya tak mampu untuk berbuat demikian, wahai ibu ayah sekalian. Hadirin hadirat ibu ayah mati Allah sekalian. Waktu saya redha dengan pemergian ayah saya, mudah-mudahan beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Saya mohon ibu ayah sekalian, marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk almarhum ayah saya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat ibu ayah mati Allah sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah. Sekali lagi Allah Ta'ala telah panjangkan usia kita. Sebab itu kita cek balik, kata ulama ada beberapa tanda-tanda hati yang telah mati. Tanda-tanda hati yang mati yang pertama, iaitu berani meninggalkan sembahyang. Bagi orang yang berani meninggalkan sembahyang, itu adalah tanda-tanda hatinya telah mati. Sebab sembahyang 5 waktu adalah wajib, dan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat nanti ialah sembahyang. Sebab tu kalau kita banyak tinggal sembahyang, maka qadalah sembahyang-sembahyang kita. Qada balik sembahyang-sembahyang kita. Sebab sembahyang adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda hati yang mati, iaitulah merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa. Dia rasa tenang walaupun dia buat dosa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya segala dosa yang selalu mereka lakukan telah menutup hati mereka. Maknanya kita ni kalau banyak sangat buat dosa, akhir sekali hati kita akan jadi mati. Orang cerita syurga tak rasa seronok, cerita neraka tak rasa takut, cerita azab kubur tak rasa apa. Allahu Akbar. Sebab itu kata ulama, apabila jenazah kita dimasukkan ke dalam liang lahat, bila datang saja malaikat munkar dan nakir, dia akan menghalau semua amal ibadah kita. Dia akan menghalau amalan sembahyang kita. Dia akan menghalau amalan zakat kita. Dia akan menghalau amalan puasa kita. Satu amalan dia tak boleh nak halau kita pada waktu itu. Apakah amalan tersebut? Iaitulah amalan membaca Al-Quran. Beruntunglah orang yang setiap hari membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai kawan, maka Al-Quran akan mempertahankan dia pada saat dan ketika itu. Yang ketiga, tanda-tanda hati yang mati, iaitulah jauh daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kita duduk setiap hari tak baca Al-Quran, sehingga Nabi kata rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, rumah tersebut diibaratkan seperti kubur. Sama macam kubur. Quran tak bunyi, lagu dandut bunyi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal anak duk minat K-pop lah, macam-macam lagu duk bunyi dalam rumah. Tapi Al-Quran tak ada pun dalam rumah.
Ulama kata tidak ada masa dalam hidupnya untuk membuka Al-Quran, membaca dan memerhatikan maknanya. Sepanjang masa sibuk dengan perkara yang lain yang dianggap lebih baik daripada membuang masa membaca dan memerhatikan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka kenapakah mereka tidak mahu mematikan Al-Quran, bahkan hati mereka sebenarnya telah terkunci. Maknanya tanda-tanda hati yang mati tidak suka membaca Al-Quran. Yang keempat, tanda-tanda hati yang mati. Yang keempat, tidak ada masa untuk memikirkan perkara agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang hati mereka, telinga mereka dan mata mereka telah dikunci oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah An-Nahl ayat 108. Dan kita minta azan dulu nah. Kita berhenti seketika untuk kita bagi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Tanda-tanda yang kelima hati yang telah mati, iaitu hidupnya hanyalah membuat sangkaan buruk kepada orang dan mencari salah orang lain. Tanda yang kelima, tanda-tanda hati yang telah mati, hidupnya hanyalah membuat sangkaan buruk kepada orang dan mencari salah orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan perangai suka sangka buruk, kerana sangka buruk itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari salah orang lain. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dan yang kelima, tanda-tanda hati yang sudah mati, iaitulah tidak suka mendengar nasihat. Tak mau suka dengar nasihat. Sedangkan Nabi kata, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Nabi kata, seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah Ta'ala beri kepahaman agama kepada dia. Kemudian tanda-tanda yang terakhir hati yang telah mati, iaitulah tidak takut dengan mati dan azab kubur. Cerita pilah kat dia tentang kematian ni dahsyat. Tak ada sakit yang paling sakit melainkan sakitnya sakratul maut. Tak rasa apa juga. Orang cerita azab dalam kubur ni takut. Dan Nabi pernah pesan, Nabi kata, ingatlah Nabi kata, orang yang banyak disoal dalam kubur esok, maka orang itu sebenarnya dia belum selamat. Maka itulah orang yang akan diazab di dalam kubur nanti, kata Rasulullah. Sebab tu kalau boleh, kita doa atas dunia ni doa kepada Allah, supaya kita tidak ditanya banyak oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nabi kata yang ditanya banyak dalam kubur esok, itulah dia di antara insan-insan yang akan diazab oleh Allah di dalam kubur. Dalam surah Sajdah ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Dan alangkah ngerinya, kata Allah, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal yang soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Surah As-Sajdah ayat 12. Maksud dia, Allah Ta'ala sebut kat kita bagaimana keadaan ahli-ahli neraka esok di hari akhirat. Orang yang banyak dosa kepada Allah, maka mereka akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Lalu mereka berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami telah melihat ya Allah bagaimana keadaan ahli neraka. Hari ini ya Allah kami telah melihat ya Allah bagaimana keadaan ahli syurga. Hari ini ya Allah kami telah melihat, kami telah mendengar bagaimana jeritan-jeritan ahli neraka. Hari ini ya Allah kami telah mendengar hilal tawa ahli syurga. Farji'na na'mal salihah, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami nak buat amal soleh ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, sesungguhnya kami pada hari ini ya Allah kami yakin sungguh dah. Yakin sebab apa? Sebab tengok dengan mata kepala sendiri. Yakin sebab apa? Sebab dengar sendiri dah bagaimana keadaan ahli neraka. Dengar dah bagaimana keadaan gelak tawa ahli-ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang dah kali kedua? Tak bagi lagi dah. Sebab Allah Ta'ala tahu dah, kalau hidup atas dunia ni pun tak berubah, kalau bagi balik pun duduk macam tu juga. Kemudian ada 5 perkara nak cuci hati. Tadi tanda-tanda hati yang mati,
Kemudian ada 5 perkara yang boleh kita amalkan untuk menyuci hati kita. Yang pertama, kena banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran bagi banyak. Yang kedua, banyakkan puasa sunat. Sebab tu ulama kata kalau kita nak kenal seseorang itu wali Allah, iaitulah orang yang banyak berpuasa sunat. Bila ditanya kepadanya kenapa banyak puasa sunat ni, maka dia akan menjawab, puasa adalah amalan yang paling lama kita beribadah kepada Allah. Allahumma salli Muhammad. Bila kita berpuasa, maknanya kita panjang ibadah kita kepada Allah. Sehingga kan kita tidur dalam keadaan berpuasa, maka juga dikirakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berpuasa, kita jaga lidah kita, kita jaga mata kita jaga anggota tubuh badan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, yang boleh membatalkan pahala puasa. Yang ketiga, banyakkan qiyamul lail. Bangun buat tahajud tiap-tiap malam. Kita tahu dah tahajud, solat tahajud akan memudahkan kita untuk mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tak tertarik nak buat satu amalan tu pasal apa? Sebab kita tak tahu kelebihannya. Orang yang solat tahajud, kata-katanya akan menjadi hikmah. Bila dia bagi nasihat ke orang, orang mudah untuk dengar nasihat dia. Orang yang solat tahajud, Allah Ta'ala akan menyelesaikan segala masalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, nak cuci hati kena buat apa? Hadiri majlis-majlis ilmu. Hadiri majlis-majlis ilmu akan menyucikan hati kita. Dan yang kelima, bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Sebab itu kata ulama, waktu kita hidup atas dunia ni, kalau kita ada sahabat yang baik, sahabat yang soleh, bukan yang nama soleh, nama soleh tapi itu dia tak boleh lepas tu. Lepas dia boleh kat dia, lepas boleh kat dia. Bukan soleh tu. Ni soleh sungguh, duk buat amal soleh. Ulama kata jaga sungguh-sungguh kawan kita tu. Kawan sungguh-sungguh. Sebab kawan ni lah esok di hari akhirat nanti dia boleh memberi syafaat kepada kita. Dia akan cari kita esok dalam syurga. Cek-cek tengok tak ada. Lalu dia akan berdoa kepada Allah supaya dikeluarkan sahabatnya itu daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga. Dia akan duk cari mana sahabat aku yang duk main mengaji dulu ni. Mana sahabat aku yang duk main mengaji, yang duk main semayang berjemaah dulu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, saya rasa setakat tu dulu pertemuan kita pada malam ni. Kita peringat balik insya-Allah segala berkaitan dengan hati kita. Mudah-mudahan bila kita tahu punca kita duk buat maksiat kepada Allah, punca dia daripada hati, maka baru kita boleh perbetulkan balik diri kita, cucikan hati kita, dan seterusnya insya-Allah kita mudah untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.